Okay, saya nak pergi kegunaan kamera tertentu ni. Okay, kegunaan kamera tertentu ni, okay, dia boleh digunakan untuk mengira luas di bawah kilok. Okay, pengiraan luas di bawah kilok ni dalam ekonomi dan perniagaan sangat-sangat penting. Ada banyak aspek yang kita boleh lihat maksud luas di bawah kilok ni, ataupun dinamakan luas rantau. Iaitu kita boleh gunakan untuk mendapatkan luas di bawah kilok dengan menggunakan kaedah pengambilan. Okey, ada beberapa keadaan. Keadaan A, B dan C. Ada 3 keadaan. Okay, keadaan yang pertama yang saya nak tunjukkan ialah luar rantau bagi fungsi positif, iaitu kelok berada di sebelah atas paksi X, ataupun luas rantau yang kita nak cari ni, luas kawasan blori yang nak dapat ni, dia adalah di atas paksi X, iaitu luas antara kelok tersebut dengan paksi X, seperti yang ditunjukkan dalam rajah yang saya pamerkan ni, iaitu luas kawasan A ni. Okay, saya ada satu fungsi, tak kisahlah apa saja fungsi dia. Saya ada satu fungsi, saya nak dapatkan luas antara kelok tersebut, Y sama dengan Fx ni, dengan paksi X. Okey, terbalik pula ni raja ni. Dia lari lagi dia. Betulkan ni balik dalam nota nanti awak betulkan ya. Ini ialah A, ini ialah F. Tertukar tu. Saya nak dapatkan luas kawasan blori A. Luas kawasan blori A ni, okey, seperti yang ditunjukkan, dia adalah luas di antara fungsi tersebut dengan kelok dengan paksi X. Okey, jika ini keadaan dia, apa yang anda perlu buat ialah kita buat pengambilan tentu. Anda buat pengambilan tentu seperti yang ditunjukkan ni, iaitu kamikan fungsi tersebut seperti biasa di antara dua nilai X tersebut, A hingga B. Macam kita buat pengambilan dalam contoh sebelum ni. Iaitu berapa nilai A di sini, berapa nilai B, okey, gantikan. Dan kamikan seperti biasa dan selesaikan. Jawapan yang diperolehi nanti adalah dalam unit persegi. Iaitu dia luas kawasan, dia akan merujuk pada luas kawasan blori. Ini keadaan yang pertama. Okay, luas kawasan dia mesti positif lah. Jawapan dia mesti positif. Sebab tu kami tentu lazimnya dia akan bernilai positif. Sebab dia akan mewakili luas kawasan. Kita tengok kes yang kedua. Muka surat yang ke-15. Muka surat yang ke-15 ni. Kita ada dua keadaan yang berbeza dengan keadaan bahagian A tadi. Okay, contohnya di sini luas rantau bagi fungsi negatif, maksudnya kelok berada di sebelah bawah paksi X. Luas kawasan tersebut ialah berada di bawah paksi X. Tadi dia berada di atas, sekarang dia berada di bawah. Masih seperti biasa, okey, kita masih kamilkan fungsi tersebut antara A hingga B macam biasa, cuma di depan dia awak kena letak simbol negatif. Itu saja. Sebab apa? Sebab bila anda tertinggal negatif ni, jadi sebenarnya kenapa kita perlu letak tanda negatif ni, sebab kelok tersebut dia berada di bawah. Jadi jawapan anda nanti akan bernilai negatif. Anda akan dapat jawapan pengambilan dia akan bernilai negatif. Dan jawapan bagi luas mesti positif, sebab tu kita kena darabkan sebenarnya dengan negatif 1 untuk pastikan jawapan dia positif berapa unit persegi. Itu saja. Jadi kalau anda terlupa pun anda boleh perasan. Iaitu kalau anda faham konsep luas mesti positif. Jadi kalau anda buat pengambilan seperti biasa bagi fungsi ini, kalau anda buat pengambilan seperti biasa tanpa meletak tanda negatif, jawapan dia akan negatif. Jadi untuk jadikan dia positif, kita kena darab negatif, kena darab dengan negatif 1. Itu sebenarnya konsep dia. Manakala kes yang ketiga ialah luas di antara 2 kelok. Luas di antara 2 kelok. Tak kisahlah kelok tersebut luas tersebut berada di atas paksi X, di bawah paksi X atau di mana saja, asalkan dia di antara 2 fungsi. Dia di antara 2 fungsi seperti yang ditunjukkan dalam bahagian C ni, luas antara 2 kelok. Saya ada 2 fungsi. Fungsi yang pertama, katalah fungsi yang warna biru ni. Yang warna biru ni tertinggal pula, hilang pula dia punya ni. Okey, saya tulis kat sini Fungsi yang pertama,
katalah fungsi fx. Fungsi yang kedua, y sama dengan gx yang berwarna merah. Fx berwarna biru. Saya nak dapatkan kawasan A. Okay, bila saya plotkan, kawasan A ialah kawasan di antara dua fungsi tersebut, iaitu di antara fungsi yang berwarna merah dan fungsi yang berwarna biru. Dan luas kawasan A ni ialah antara titik A hingga titik B. Okey, jadi kalau dia antara titik A dan titik B, seperti biasa, kita perlu kamilkan fungsi tersebut daripada A hingga B. Kamilkan fungsi tersebut daripada A hingga B. Cuma, kat sini anda perlu berhati-hati. Kena lihat selang A hingga B ni. Sepanjang-panjang selang A hingga B ni, fungsi mana yang berada di atas dan fungsi mana yang berada di bawah. Ataupun fungsi mana yang membentuk sempadan atas kawasan berlorik dan fungsi mana yang membentuk sempadan bawah bagi kawasan berlorik tersebut. Dalam selang yang kita nak cari. Dan contoh ni lihat, antara A hingga B. Dia mesti konsisten. Okey, sepanjang A dan B, kalau saya lihat kat sini, sepanjang A dan B, fungsi yang berada di atas yang warna biru ni. Yang berwarna biru ni. Dia berada di atas. Okey, jadi fungsi antara A hingga B, fungsi fx berada di atas. Tapi antara A dan B juga, yang berada di bawah ialah fungsi ni yang saya highlightkan, fungsi yang kedua ni, fungsi gx. Maklumat ni kita boleh tahu. Kalau fungsi mana yang membentuk sepadan atas, fungsi mana yang membentuk sepadan bawah bagi kawasan berlorik tersebut. Kenapa perlu? Sebab jadi A hingga B, sebab kita perlu pastikan masa membuat pengamilan, kita perlu tolakkan kedua-dua fungsi tersebut. Siapa tolak siapa? A tolak B ke B tolak A? Fungsi yang pertama tolak fungsi yang kedua ke ataupun sebaliknya? Untuk tahu, kita kena lihat fungsi mana yang berada di atas. Fungsi yang berada di atas tolak dengan fungsi yang berada di bawah dalam selang yang kita nak cari. X sama dengan A hingga X sama dengan B. Sebab apa? Kalau sebelum A, fungsi merah berada di atas. Selepas B pun fungsi merah berada di atas. Tapi antara A dan B, fungsi merah berada di bawah. Jadi fungsi yang berada di atas fx tolak dengan fungsi yang berada di bawah gx. Ini maksudnya kita nak cari selang dia. Dapatkan perbezaan kedua-dua fungsi, kemudian buat pengamilan seperti biasa. Okey, ini ada kalau untuk 2 kelok ni awak kena berhati-hati. Ada satu lagi faktor yang perlu dilihat. Okey, cuba lihat contoh. Kalau contoh kita ada bermula muka surat yang ke-16, 17, 18, 19, 20 sampai muka surat 20. Okay, saya nak pergi 2 contoh. Saya ambil satu contoh untuk satu fungsi dan contoh lagi untuk beberapa fungsi. Katalah saya ambil contoh 7.26 ni. Contoh 7.26 muka surat 18. Jadi ada di sini ada yang saya sedang tunjukkan muka surat 18, contoh 7.26. Ada satu fungsi y sama dengan 4 tolak 2x. Y sama dengan 4 tolak 2x. Jadi soalannya apa? Kirakan luas antara fungsi y sama dengan 4 tolak 2x dengan paksi x dalam selang negatif 1, 3. Soalan ni sebenarnya gambar rajah tak ada. Soalan kalau dia soalan exam, gambar rajah tak ada. Awak hanya nampak soalan di atas tu. Kirakan luas kawasan antara fungsi y sama dengan 4 tolak 2x dengan paksi x dalam selang negatif 1, 3. Okay, kenapa saya tutupkan? Saya nak awak tahu, bila awak tengok soalan, rajah tu tak ada. Anda kena lukis rajah tu sendiri sebenarnya untuk menjawab soalan ni. Walaupun rajah tersebut tidak wajib, tapi dia boleh membantu anda untuk menentukan luas kawasan berlorik. Sebab untuk tentukan kawasan berlorik, dengan menggunakan kaedah pengamilan, kita perlu tahu sama ada dia di antara 2 kilo, sama ada dia di atas paksi x ataupun di bawah paksi x. Okay, jadi macam mana nak buat ni? Kena lukis. Bila nak melukis, anda perlu tahu apa itu fungsi dia. Fungsi dia y sama dengan 4 tolak 2x. Okay, jadi di sini anda perlu tahulah macam mana nak melukis fungsi linear ni. Y sama dengan 4 tolak x, 4 tolak 2x. Begitu juga kalau dia fungsi kuadratik dan sebagainya. Jadi untuk melukis ni, kita dah belajar dalam topik yang pertama, iaitu topik fungsi.
Jadi ini bermakna walaupun topik fungsi tidak termasuk dalam final exam, tapi ilmu dia digunakan untuk soalan final nanti. Jadi awak perlu berhati-hati dah. Maksudnya ada soalan yang awak perlukan kena ingat balik apa yang awak belajar dalam topik yang pertama fungsi tersebut. Soalan ni nak apa? Ini ada fungsi linear bercerun negatif memintas paksi y pada titik y sama dengan 4 dalam selang x sama dengan negatif 1 dan negatif 3. Jadi kalau saya besarkan ni, macam mana selang ni ditulis? Selang ni ditulis dalam dalam bracket yang tajam ni. Ini pun dia ada maksud. Ni pun dia nak menguji awak ni. Negatif 1 dan 3. Lazimnya kalau kita tulis begini, kalau saya tulis dalam bentuk seperti biasa yang bila kita tulis dua nombor kan. 1, 3. Apa beza dia? Negatif 1, 3. Okey, ada siapa boleh bantu saya? Bagi tahu saya. Kalau saya tulis dalam bracket yang melengkung ni, apa maksud dia? Negatif 1, 3 ni. Anyone? Siapa? Itu koordinat. Titik koordinat. Betul. Yang saya tulis titik melengkung ni titik koordinat. Kalau titik koordinat maksudnya apa? Maksudnya nombor yang pertama ni untuk siapa? Nombor yang kedua ni 3 untuk siapa? X dengan Y. X dengan Y. Pandai. Negatif 1 ni untuk X, ni untuk Y. Jika dia tulis dalam bentuk titik koordinat. Nampak? Ini pun dia nak menguji awak topik yang pertama. Faham tak? Apa tu titik koordinat? Apa itu selang? Sebab tu dalam selang, apa yang ditulis ialah dia tulis dalam, dia tidak menggunakan bracket yang melengkung tu, dia gunakan bracket yang tajam ni. Maksudnya apa? Kedua-dua nilai ni, saya padam ni kedua-dua nilai yang diberi adalah untuk X. Adalah untuk X. Daripada X sama dengan negatif 1 sehinggalah X sama dengan 3. Jadi saya boleh tulis ni mungkin untuk X1, ni untuk X2. Kedua-duanya untuk X. Jadi berhati-hati. Kat sini kalau apa ni, walaupun nampak macam simple, pastinya akan ada pelajar yang salah bila dia berdepan dengan perkara ni. Jadi awak perlu lukislah. Dia kata luas kawasan antara fungsi tersebut dengan paksi X. Okay, jadi kalau mula-mula lukis fungsi tersebut. Jadi bila lukis, saya akan dapat bentuk fungsi seperti ini lebih kurang. Saya lukis pakai F. Kalau exam awak kena lukis dengan betul Lukis dengan betul, saya akan dapat fungsi yang berwarna biru ni. Y sama dengan apa ni? 4 tolak 2X. Dalam selang tadi kata apa? X sama dengan negatif 1 sehingga X sama dengan positif 3. Jadi bila awak melukis ni, awak kena lukis betul-betul. Kat mana negatif 1 dia, kat mana positif 3-nya. Jadi bila saya lukiskan, jadi saya sebenarnya dia ada dua kawasan berlorik kat sini. Ada dua kawasan berlorik. Sebab soalan ni dia minta antara fungsi tersebut dengan paksi X. Kawasan berlorik antara fungsi tersebut dengan paksi X. Jadi bila saya lakarkan, saya dapat dua kawasan. Kawasan yang pertama kawasan A di atas paksi X. Kawasan yang kedua ialah kawasan B di bawah paksi X. Jadi apa yang saya perlu buat? Saya kena buat 2 kali pengamilan. Kalau pelajar-pelajar yang buat pengamilan dia sekali, dia buat begini tau. Majoriti pelajar dia akan buat begini. Dia tak lukis sebab soalan tu tak minta lukis. Jadi dia akan buat kamikan 1 hingga 3, 4 tolak 2X. Okay. Balik nanti, cuba awak kira apa jadi kalau awak buat begini. Okey, jalan kerjanya macam mana? Apa jalan kerja yang sebetulnya? Okey, untuk A, untuk kawasan A. Kawasan A, kita perlu kamilkan antara kawasan A berada di atas, antara negatif 1 dengan siapa? Okey, kedua-duanya nilai X. Antara negatif 1 dengan 2. Dahulu. Negatif 1 dan 2. Bagi fungsi 4 tolak 2X. Dx. Itu untuk kawasan A. Untuk kawasan B, kamilkan X sama dengan daripada X sama dengan 2 sehingga X sama dengan 3. Fungsi yang sama. 4 tolak 2X dx. Tetapi, kalau awak lihat di sini, oleh
antara X 2, 3, negatif 1, 2. Kalau awak lihat kat sini, kawasan B, dia berada di bawah, betul tak? Kawasan B, dia berada di bawah, di bawah faksi X. Jadi, jawapan yang di depan ni, jadi dia akan jadi B sama dengan, negatif. Kena letak negatif. Ni dia punya jalan kerja dia. Jawapan dia, jalan kerja penuh dia berada di bawah seperti yang saya lukis ni. Yang saya tuliskan ni. Dan selesaikan. B, saya ada dua kaedah pengiraan. Luas A, saya akan dapat 9 unit persegi. Luas B, saya kena letak negatif. Jawapan dia 1 unit persegi. Kalau saya tak letak negatif, jawapan dia akan negatif 1. Jawapan awak akan salah je. Awak akan dapat 9 campur negatif 1. Jawapan awak ialah, anda ialah 8. Tapi jawapan sebenarnya kita kena campur kedua-duanya. 9 campur 1, jawapan dia ialah 10 unit persegi. Okey, ni walaupun nampak macam simple kan. Jadi dia menguji anda topik yang pertama dan topik yang terakhir ni, topik pengamilan. Ni dalam konteks dalam konteks luas kawasan Belori. Okey, muka surat perjalanan kerja penuh dah ada. Raja dia telah dilukis. Masa ulang kaji nanti, cuba buat semula, lukis semula, pastikan anda boleh melukis dengan mahir untuk soalan begini. Okey, saya nak bagi contoh ni. Kita ada dua fungsi. Dapatkan luas kawasan Belorik. Luas kawasan antara 2 kelok ni. Luas kawasan antara 2 kelok. Kelok apa? 4 tolak X kuasa 2 campur 8. Fungsi kuadratik. Dan satu lagi adalah antara Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2X. Luas di antara 2 kelok tersebut. Jadi bila kita melukis kelok tersebut, ini maksudnya kedua-duanya fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik kita dah belajar dalam topik yang pertama. Okey. Jadi kalau macam mana nak lukis fungsi tersebut, jadi anda perlu tahulah bentuk bagi fungsi kuadratik, dan bentuk dia seperti yang ditunjukkan. Okey, ini dah ditunjukkan. Okey, dalam exam raja ni saya ingatkan raja tersebut tak diberi, anda perlu lukis. Jadi apa yang perlu anda kira lagi? Selepas melukis, lorikkan kawasan di antara 2 kelok tersebut seperti yang dibuat ni. Okey, fungsi ni dia agak sukar. Yang pertama, anda mesti boleh melukis fungsi tersebut. Y sama dengan 4X tolak X kuasa 2 campur 8. Dan fungsi yang kedua ialah Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2X. Soalan ni tanya, dapatkan luas di antara 2 kelok. Luas di antara 2 kelok tersebut. Dan bila anda melukis, okey, satu lagi perkara yang perlu anda cari ialah titik persilangan di antara kedua-dua fungsi tersebut. Kita boleh dapat titik persilangan dia dengan cara kita menyamakan kedua-dua fungsi. Ini masih topik yang pertama, iaitu kita tulis 4X tolak X kuasa 2 campur 8 samakan dengan fungsi yang kedua, X kuasa 2 tolak 2X. Jadi anda akan dapat dia ada 2 titik persilangan. Seperti kalau anda selesaikan, 2 titik persilangan tu ialah pada titik X sama dengan negatif 1, Y sama dengan 3, dan satu lagi X sama dengan 4, Y akan sama dengan, seperti ditunjukkan, Y sama dengan 8. Okey, maknanya kerja dia agak panjang. Anda perlu dapatkan titik persilangan. Jadi, apa yang perlu anda buat di sini, anda perlu kamilkan, sebab dia antara 2 kelok, kamilkan daripada X sama dengan negatif 1, sehinggalah X sama dengan 4. Untuk selang tersebut, X sama dengan negatif 1, sehinggalah X sama dengan 4. Anda perlu pastikan dalam selang negatif 1 hingga 4 ni, fungsi mana yang berada di atas. Nampak fungsi mana yang berada, yang membentuk hal atas dia, sepadan atas, iaitu fungsi 4. Ini kena berhati-hati. Fungsi yang pertama iaitu 4X, fungsi yang berada di atas, 4X tolak X kuasa 2 campur 8, tolak dengan fungsi yang berada di bawah dalam selang tersebut, iaitu ialah fungsi X kuasa 2, yang dia tadi 4X kuasa 2 tolak dengan X kuasa 2 tolak 2X dx. Okey, jadi ini perlu
anda perlu berhati-hati bila mengira, bila kita selesaikan. Ini adalah kamiran negatif 1, 4. Okey, bila kita buka kurungan 4x tolak x kuasa 2. Okey, negatif x tolak x kuasa 2, anda akan dapat negatif 2x kuasa 2. Buka kurungan 4x tolak 2x campur 6x campur 8 dx. Ni bila kita buka kurungan dia. Negatif x kuasa 2 tolak x kuasa 2 tolak 2x kuasa 2, 4x tolak 2x, 4 campur 2, 6 campur 8. Jadi bila kita kamirkan negatif 1, ni akan jadi apa? Negatif 2x kuasa 3 per 3 campur 6x 2 per 2 campur 8x, kamirkan daripada negatif 1 hingga negatif 1 hingga 4. Jadi bila anda selesaikan, yang mana nak selesaikan, yang ni kita boleh potong. 2 darab 1, 2 darab 3. Jadi ini akan gantikan negatif 2 per 3 dengan 4. Tolak dengan 3 darab 4 kuasa 2. Tolak 8 darab 4. Okay, ini bahagian pertama. Untuk x sama dengan 4. Tolak dengan? Tambah. Betul. Yang mana? 8. Oh, sorry. Ya, thank you. Dua-dua tambah kan? Okay, terima kasih. Ya, tambah kan? Yang negatif 1 saja. Negatif 2 per 3. Okay, cek balik ya. Sebab dia banyak pengiraan dia, kena berhati-hati. Okay, thank you. Campur. Okay, kemudian baru tolak. Okay, ulang balik. Tapi kali ni untuk apa ni? Untuk negatif 2 per 3. Untuk x sama dengan negatif 1 pula. Okay, jadi di sini negatif 1 kuasa 3 campur 3 darab negatif 1 kuasa 2 campur 8 darab negatif 1. Okay, jadi anda selesaikan perkara tersebut. Jalan kerja dia agak panjang untuk mendapatkan luas kawasan tersebut. Dan seperti yang ada dalam nota ni, luas dia adalah lebih kurang, kalau kita lihat sini, ialah 41 2 per 3. 41, kalau anda selesaikan, dia akan dapat sama dengan 41 2 per 3. 41.333 lebih kurang begitu kan. Unit persegi. Dia kena ada unit persegi sebab dia adalah luas kawasan. Jawapan dia mesti dalam unit, dalam bentuk unit persegi. Okey, itu antara contoh dia. Okay, bahagian ni ada banyak contoh dan saya harap anda buat rujuk contoh-contoh tersebut. Okey, seperti latihan kendiri ni. Okay, saya tinggalkan latihan ni untuk anda. Kirakan luas antara fungsi y sama dengan x kuasa 2 dan y tolak 2x. Tutup fungsi tersebut. Jangan lukis lukis sendiri fungsi tersebut dan selesaikan. Cuba buat dulu. Kalau ada masalah, anda tak faham ataupun untuk semak jawapan, anda boleh WhatsApp saya. Ada dua soalan. Yang pertama, lakarkan fungsi dalam satu ajar. Berdasarkan fungsi tersebut, berapakah luas antara fungsi berkenaan dari titik x sama dengan 0 sehingga x sama dengan 3. Buat perkara yang sama dan cuba lihat apa jawapan dia. Ini untuk menguji sama ada faham ataupun tidak.